اللهم فقنا الدين وعلمنا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى رضنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين Kisah yang ketiga iaitu kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun. Walaqad mananna ala Musa wa Harun. Dan sesungguhnya kami telah kurniakan nikmat kepada Nabi Musa dan Harun. Wa najaynahuma wa qaumahuma minal karbil 'azim. Dan kami telah selamatkan Musa dan Harun dan kaum mereka berdua daripada musibah yang sangat besar. Wa nasarnahu, kami telah membantu mereka untuk mengalahkan Fir'aun dengan kumpulannya. Fakanu humul ghalibin, jadilah Nabi Musa dan Harun dan kaum mereka golongan yang dapat kemenangan daripada Allah. Wa atainahumul kitabal mustabin, dan kami telah kurniakan kepada mereka berdua selepas Fir'aun dan kaumnya tenggelam. Kami telah kurniakan kitab yang jelas nyata, iaitu Taurat. Wa hadainahum as-siratal mustaqim, dan kamilah yang telah memberi pimpinan kepada Musa dengan Harun jalan yang betul-betul lurus. Wa darakna alaihima fil akhir, dan kami tinggalkan sejarah mereka berdua pada kaum yang kemudian. Salamun ala Musa wa Harun, sejahteralah sentiasa kepada Nabi Musa dan Harun. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya beginilah kami akan balas kepada mereka yang memiliki hati yang baik. Innahuma min ibadinal mu'minin, sesungguhnya mereka berdua daripada kalangan hamba kami yang betul-betul beriman. Kisah keempat, wa inna Ilyasa laminal mursalin, dan sesungguhnya Ilyas juga nabi daripada nabi yang diutus di kalangan Bani Israel. Idh qala liqaumihi ala tattaqun, ketika Nabi Ilyas kata kepada kaum yang Bani Israel, ala tattaqun, tidakkah kamu takut kepada Allah? Takut kepada Allah sini, jaga akidah kamu daripada syirik, amalan kamu daripada penerakan. Atad'una ba'la, patutkah kamu menyeru patung Ba'la? Jadi setadung sini mana suruh, patutkah kamu suruh patung Ba'la? Untuk apa dia suruh? Untuk penyelesaian masalah, untuk penyempurnaan hajat, tidak pun untuk berkat ataupun syafaat. Ini yang dikatakan suruhan selain pada Allah. Sama ada dia suruh Ba'la ni untuk tujuan berkat, untuk tujuan syafaat, untuk selesai masalah, untuk sempurna. Jadi patutkah kamu semua suruh Ba'la? Ini salah satu patung berhala besar ia dibina oleh Bani Israel sebagai wakil Allah. Dan Ba'la juga sebenarnya satu orang soleh, satu orang tak lebah dulu kuasa dia itu. Lalu mereka dibina patung atas nama, atas rupa dia, dan atas patung ni mereka suruh. Kadang-kadang patung yang dibina ni lebih besar daripada manusia itu sendiri. Dalam riwayat kata patung ni dia lebih kurang tinggi, dia lebih kurang 24 hasta tinggi. Mana Ba'la sebenarnya masa dia Hindu dulu biasa lah, orang biasa. Tapi tanya dia buat patung, dia besar-besar untuk mudah dipuja. Jadi patung-patung yang ada atas dunia ni kadang-kadang dia buat besar, kadang-kadang dia buat kecil. Kalau dia buat jalan, dia buat kadang-kadang boleh kecil lah. Tapi kalau dia buat tempat tu dia besar. Alhamdulillah lah kau. Kalau dia kecil, wah dah juga. Musafir, awak tempat-tempat pergi kedai buat dia.
Lepas tu di mana tempat rumah besar dia buat besar. Mana perkara yang sama, iaitu hak dia suruhnya tu kepada patung ini. Jadi patutkah kamu suruh Ba'lan, roh bagi patung Ba'lan, wa tadharuna ahsanal khaliqin, kamu tinggal begitu saja Allah yang Maha Mencipta. Sebaik-baik dalam kalian yang mencipta Allah Ta'ala. Jadi sini al-khaliqin, asal al-khaliqin bukan bermakna ia lain pada Allah mencipta, tidak. Mana Allah lah pencipta sebenarnya. Kalau ada makhluk-makhluk mereka sesuatu, mentakdirkan sesuatu, membentukkan sesuatu, jadi yang paling hebat dalam mencipta Allah Ta'ala. Sebab dia mengadakan sesuatu daripada tidak ada kepada ada. Jadi patut kamu suruh Ba'lan untuk hajat kamu, untuk masalah kamu. Kamu tinggal Allah Ta'ala sebaik-baik pencipta. Allah Rabbakum, iaitu Allah pencipta pemelihara kamu. Wa Rabba abaikumul awalin, dan juga pencipta pemelihara datuk nenek kamu yang dahulu-dahulu pun. Fakadzabu, akhirnya Nabi Ilyas didustakan dia di atas seruan mentauhidkan Allah asal khaliqin. Fa innahum lam yudharun, maka sesungguhnya kaum Nabi Ilyas adalah golongan yang akan dihumban dalam azab di akhirat. Illa ibadallahi mukhlasin, melainkan hamba-hamba Allah yang diselamatkan. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kami tinggalkan sejarah Ilyas ini pada golongan umat kemudian hari. Salamun ala Ilyasin, selamat sejahtera kepada Ilyas dan kumpulan-kumpulannya, mana umat-umatnya. Inna kadzalika najzil muhsinin, beginilah kami memberi balasan kepada manusia lain yang memiliki sifat baik seperti Ilyas. Innahu min ibadina al-mu'minin, sesungguhnya Ilyas daripada kalangan hamba-hamba kami yang betul-betul beriman. Kisah kelima, wa inna Lutan laminal mursalin, bahawa Nabi Lut juga di antara rasul yang diutus. Idnajainahu wa ahlahu ajma'in, ketika kami selamatkannya dan keluarganya semua sekali, illa ajuzan, kecuali istrinya yang tua, fil ghabirin, termasuk golongan yang tertinggal di belakang untuk diazab. Thumma dammarna al-akhirin, kemudian kami telah binasakan yang lain. Mana selain Nabi Lut dan anak perempuan dia semua dibinasakan. Dan kawasan Nabi Lut ini, wa innakum latamurruna alaihi musbihin, dan bahawa kamu biasa lalu lalang kawasan-kawasan mereka ini, kadang-kadang waktu pagi, wabilai kadang-kadang waktu malam. Mana kawasan Nabi Lut ada merupakan tempat yang dilalui oleh orang Mekah, kadang-kadang waktu pagi, kadang-kadang waktu malam. Afala ta'qilun, tidakkah kamu boleh memahami sejarah mereka dengan sebab apa mereka diazab oleh Allah. Kisah yang ke-6, kisah Nabi Yunus. Wa inna Yunus laminal mursalin, bahawa Yunus juga di antara nabi yang diutus. Id abaqa ila al-fulkil mashhur, ketika dia lari daripada kaumnya dengan ijtihad bahawasanya sudah cukup masa, pergi lari ila al-fulkil mashhur, untuk menaiki bahtera yang penuh dengan muatan, lari pada daerah lain, menyeberangi lautan. Fasahma, maka apabila berlakunya gelombang, dia kata nakhoda itu syaratnya ialah orang yang mana duduk dalam bahtera ini, yang mana lari pada tuan dia, kena tuju dalam laut. Maka bila ditanya semua tidak mengaku, sebab tidak ada pun di antara mereka yang betul-betul lari pada tuan. Mana hamba yang lari pada tuan tidak ada. Lalu buatlah ujian, fasahma, lalu dia juga telah mencapaikan ujiannya. Fakana minal mudhadhin, lalu Nabi Yunus daripada golongan yang dibuang di laut. Maka Nabi Yunus adalah di antara yang dibuang di laut, kerana dialah yang lari pada Allah Ta'ala. Lalu apabila dia diputuskan untuk dibuang ke laut, maka nakhada kapal bawa kapal itu ke tepi patah. Bila sampai ke tepi patah, maka dia minta supaya tuju. Faltaqamahu, tuju saja daripada kapal ke laut, lalu dia terus ditelan oleh kapal. Wa huwa mulim, hal keadaan hatinya bersedih, dengan sebab dia tercela kerana sedih, kerana dia telah membuat sesuatu kesilapan dalam ijtihad. Wa huwa mulim, dia bersedih sangat di atas kesilapan dia. Dia lari daripada kaum dengan ijtihad yang silap dia. Tidak mana berdosa sini, bahkan sedih. Falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah tidak kerana Nabi Yunus termasuk golongan yang bertaubat pada Allah. Taubat lisan. Taubat lisan ni mana taubat lidah dia.
sebab tidak ada dosa pun yang dia lakukan kerana ia lari daripada kaum atas dasar ijtihad. Kalaulah tidak kerana dia mengucapkan tasbih. Tasbih sini makna taubat. Sini tasbih dengan makna taubat. Lalabitha, kalau tidak kerana tasbihnya itu, lalabitha fi batni, nescaya dia akan tetap berada dalam perut ikan ila yaumi ba'tsun, hingga hari kebangkitan. Fanabatnahu, lalu dengan sebab tasbih yang dia baca itulah kami campurkan dia, kami lemparkan dia bil araq, di satu padai sangat luas. Wa huwa saqim, hal keadaan dia sakit, badannya menderita. Lalu untuk kami selamatkan tubuh badannya daripada diganggu oleh lalat, kerana badan dia telah menjadi menafsih namanya, kena keadaan gelupah tubuh badan dia kerana duduk lama dalam perut ikan. Wa ambatna alaihi, kami telah tumbuhkan serta-merta menutupnya oleh syajaratan, kami telah tumbuhkan pokok min yaqtin, jenis pokok yang yang melata, tidak ada batang, seperti pokok labu dan sebagainya, yang menutup katu badannya. Ulama tafsir kata, sebahagian besar ulama tafsir berpendapat pokok sini pokok labu air, kerana daun-daun pokok labu air ini biasanya akan menghalang daripada serangga untuk datang ke tempat. Wa arsalna, kemudian kami hantar kembali kepada kaumnya, kami hantar balik kepada kaumnya, iaitu bilangnya kaum ketika itu 100,000 atau lebih, mana 100,000 lebih kaumnya yang beriman. Fa'amanu, mereka telah beriman dengan Nabi Yunus. Setelah sekian lama Nabi Yunus ajak dia dan dia degil, tapi akhirnya dia beriman. Famatta'nahum ila hin, dan kami bagi keberkatan hidup mereka. Dengan sebab iman itu kami bagi keberkatan hidup ila hin, hingga ke tempoh mati umur masing-masing. Ini semua sekali kisah-kisah yang Allah kemukakan, bahwasanya semua nabi-nabi ini adalah golongan yang betul-betul hamba yang merupakan golongan hamba yang taat setia pada Allah dan diuji oleh Allah Ta'ala. Maka tidak berhak kepada mana-mana nabi ini untuk disuruh dan dipuja. Kemudian pada orang Mekah pula, fastaftihim, tanya orang Mekah hal kata mereka yang dia kata anak perempuan. Tanya orang Mekah yang mereka jadikan mereka mengikut pahaman mereka sebagai anak perempuan Allah. Ali rabbikal banatu wa lahumul banun, patutkah bagi Tuhan kamu wahai orang Mekah anak-anak perempuan, walahumul banun, bagi mereka anak laki-laki. Am khalaqnal malaikata inatha, apakah kami telah ciptakan para malaikat itu perempuan seperti mana dakwaan kamu. Wa hum syahidun, hal keadaan kamu pun dapat menyaksikan pada masa kelahiran itu mereka ini betul-betul perempuan. Semua itu tidak benar. Malaikat bukan jenis perempuan, bukan jenis laki-laki. Dan mereka ni mengatakan malaikat perempuan itu betul-betul atas dasar bohongnya, atas dasar bohongnya. Ala innahum min ifkihim la yaqulu, ketahuilah sesungguhnya orang Mekah ni dengan sebab bohongnya mereka. Ifki mana bohongnya besar mereka. Bohong jika sesama manusia kita panggil kizbah lah, tapi bila bohong atas nama agama kita panggil ifkut, besar. Bohong apabila bersabit dengan hukum agama ni menjadi ifkut, besar sangat. Yang bohong sama-sama manusia atas dunia ni, orang kafir sama kafir kita panggil bohong biasalah. Tapi kalau lah bersabit dengan agama, benda bukan agama kita kata agama, itu bohong yang besar, yang boleh membawa pada kufur. Dan memang dosa besar itu membawa pada kufur. Ala innahum min ifkihim la yaqulu, ketahuilah bahawa mereka dengan bohongnya mereka mengatakan waladallah, Allah beranak. Allah ni boleh beranak. Waladallah ni mana Allah ni jadi boleh beranak. Wa innahum lakadzibun, bahawa mereka sangat-sangat bohong di dalam dakwah itu. Astafal banati 'alal banin, patutkah Allah memilih anak perempuan berbanding anak laki-laki? Maknanya musyrikin dia faham Allah Ta'ala ada anak perempuan, yang anak laki-laki tak ada. Malakum kaifa tahkumun, bagaimana kamu semua? Kaifa tahkumun, bagaimana teruknya kamu buat keputusan terhadap Allah Ta'ala. Afala tadhakkarun, tidakkah kamu boleh berfikir? Sukanya ada pada kamu dalil, tidak ada nakli pun, sukanya nakli. Am lakum sultanun mubin, jadi tidakkah kamu boleh berfikir dengan dalil akal kamu apa yang kamu buat tuduhan kepada Allah Ta'ala itu? Am lakum sultanun mubin, adakah ada kamu memiliki dalil nakli? Sultan sini mana dalil nakli yang ada bukti jelas-jelas
Allah Ta'ala tu ada anak perempuan, fa'tu bi kitabikum, maka tunjuklah kitab dalil naqli kamu. Tunjukkanlah kitab dalil naqli kamu, in kuntum sadiqin, jika kamu benar dalam dakwah kamu itu. Bahagian ketiga, ramai orang kafir Mekah ni tapi kabilah lain. Ya, ramai orang kafir Mekah kabilah lain, seperti kabilah Khuza'ah dan sebagainya. Mereka mengatakan Allah Ta'ala ni dia berkahwin dengan anak perempuan jin, lalu tubik mereka. Allah Ta'ala kahwin dengan anak perempuan jin, lalu tubik mereka. Mereka ni anak perempuan daripada keturunan jin. Ramai kabilah-kabilah sekitar Arab ni ia berfaham seperti itu. Jadi untuk mereka ni Allah Ta'ala adakan jawapan. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Mereka ni telah menuduh, mengatakan di antara Allah Ta'ala dengan antara jin ada keturunan. Mereka telah jadikan di antara Allah Ta'ala, di antara golongan jin ni ada keturunan, iaitu Allah Ta'ala menikah dengan anak perempuan bangsawan jin, lalu tumbiklah mereka. Sedangkan walaqad alimatil jinnatu, sedangkan semua jin kafir ni, innahum la muhdharun, bahawa mereka semua akan dihumban dalam azab Allah Ta'ala. Macam mana jin syaitan ni merupakan keturunan Allah Ta'ala, sedangkan jin pun tahu dia adalah golongan yang telah dijauhkan daripada rahmat kerana dilaknat oleh Allah Ta'ala semasa dunia, dan mereka juga la muhdharun, akan dihumban semua sekali dalam Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah daripada apa yang orang Mekah ni sebutkan tentang Allah Ta'ala ada keturunan. Illa ibadallahi mukhlasin, melainkan hamba Allah Ta'ala yang betul-betul selamat. Fa innakum wa ma ta'budun, dan bahawa kamu wahai orang Mekah, wa ma ta'budun, dan apa saja yang kamu suruh dan puja, ma antum alaihi bifatinin, kamu sekali-kali tidak boleh menjerumuskan sesiapa pun ke dalam kesesatan. Illa man huwa salil jahim, melainkan seseorang yang betul-betul telah ditakdirkan akan masuk neraka jahim dalam ilmu Allah. Mana kamu tidak mampu untuk menyesatkan sesiapa, melainkan orang yang dalam takdir Allah Ta'ala pasti akan masuk neraka jahim, orang itu saja akan disesatkan oleh kamu. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Allah Ta'ala beritahu, tidaklah kami golongan malaikat, sini pula malaikat, tidaklah kami golongan malaikat illa lahu maqamun ma'lum, malaikat ada padanya kedudukan-kedudukan yang telah ditetapkan. Tidaklah kami para malaikat ada kedudukan yang telah ditetapkan. Wa inna lanahnu safun, dan bahawa kami pada hari kebangkitan nanti akan berada dalam saf-saf yang teratur. Wa inna lanahnul musabbihun, dan bahawa kami golongan yang sentiasa memuja-memuji Allah Ta'ala. Wa in kanu la yaqulun, wa in kanu la yaqulun, dan pernah orang Mekah ni pernah berkata sebelum mana Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Nabi. Pernah orang Mekah ni berkata, lau anna indana dhikra minal awalin, kalaulah bahawasanya di sisi kami juga, di kalangan orang Mekah ni juga ada wahyu seperti mana golongan-golongan ulama-ulama dahulu ataupun nabi-nabi dahulu ada wahyu, lakunna ibadallahi mukhlasin, dan saya kami juga, kata orang Mekah, akan jadi hamba-hamba Allah yang betul-betul mukhlasin, yang betul-betul nasib kami juga akan menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang betul-betul selamat. Fakafaru bihi, tapi apabila Allah telah pilih Nabi Muhammad SAW Nabi untuk mereka, fakafaru bihi, maka mereka telah menolak Nabi Muhammad SAW. Fasawfa ya'lamun, pasti mereka akan mengetahui apa balasan yang akan mereka terima. Tabsyir, walaqad sabaqat kalimatuna, sesungguhnya telah sabit takdir kami daripada dahulu lagi. Sesungguhnya telah sabit takdir kami daripada dahulu lagi, li'ibadinal mursalin, kepada hamba-hamba kami golongan yang diutus sebagai rasul. Innahum lahumul mansurun, bahawa mereka semua sekali akan diberi bantuan oleh Allah.
wa inna jundana lahumul ghalibun, dan bahawa tentera kami, iaitu malaikat dengan para anbiya dan pengikut Nabi, lahumul ghalibun, golongan sentiasa akan dapat kemenangan. Zajrun beserta takhwif duniawi. Allah nak beritahu, fatawalla anhu, jangan peduli terhadap mereka, jadi jangan bersedih. Fatawalla ini mana jangan bersedih, hatta hingga suatu waktu nanti. Wa absiruhum, jadi lihatlah keadaan mereka. Fasawfa yubsirun, dan mereka juga akan lihat keadaan mereka nanti. Afa bi'adzabina yasta'jilun, patutkah dengan azab kami mereka minta supaya disegerakan? Ia ada banyak perkara untuk disegerakan, tapi tidak patut pun azab kami ni mereka minta disegerakan. Fa idza nazala bi sahatihim, maka apabila menimpa di tamah di halaman mereka, mana apabila turunnya azab di halaman mereka, maka ketika itu fasa sabahul munzari, buruk sungguhlah keadaan waktu pagi umat yang telah diberi peringatan. Wa tawalla anhu, jadi jangan peduli pada mereka, jadi jangan bersedih terhadap kedegilan mereka, hatta hingga satu tempoh. Wa absir, tengoklah sendiri. Fasawfa yubsirun, mereka juga akan dapat tengok hukum Allah, hukum Allah Taala. Kesimpulan surah, subhana rabbika, maha suci Tuhan kamu, Rabbil Izzah, Tuhan yang memiliki segala kemenangan, segala kehebatan, lebih daripada apa yang mereka sifatkan. Jadi amma yasifun, wa salamun ala mursalin, dan sejahtera kepada semua membanding kami. Mursalin ini rasul yang diutus untuk menyampaikan kepada kami wahyu. Walhamdulillah, dan pujian itu hanya bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam.